أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أمسينا وأمسى الملك الحمد لله لا شريك له لا إله إلا المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kita bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, umur yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kemudahan-kemudahan yang Allah kurniakan kepada kita. Banyak lagi tuan-tuan, puan-puan yang Allah kurniakan kepada kita sehingga tidak mampu untuk kita hitung satu persatu daripada kurniaan Allah yang merupakan nikmat, kebesaran Allah SWT kepada kita semua. Maka kerana lemahnya kita untuk mensyukur nikmat-nikmatnya, marilah kita memperbanyakkan istighfar kita kepada Allah. Di samping kita mensyukur nikmatnya dengan mengucap Alhamdulillah, dan menambahkan ketaatan kepada Allah, lambang kesyukuran kita kepada Allah, juga banyakkan istighfar. Kerana istighfar itu merupakan suatu kelaziman yang mesti kita lakukan, bukan kerana kita merasa kita melakukan dosa dalam bentuk yang zahir, dosa mengumpat, dosa berbagai-bagai dosa, tetapi juga tidak mensyukur nikmat Allah merupakan satu dosa. Itu dosa sebenarnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik untuk mentaatinya dan juga untuk mensyukur nikmat-nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, kita masih lagi membaca hadis dalam bab jiran dan memenuhi ataupun berbuat baik kepada jiran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, dalam hadis yang lalu kita telah menyentuh tentang bagaimana Rasulullah SAW memberikan suatu galakan untuk kita melakukan kebaikan kepada jiran tetangga. Bahkan Rasulullah melarang kita daripada menyakiti jiran. Dalam satu hadis Rasulullah menyebut, la yamna' jarun jarahu ayaghriza khashabatan fi jidarihim. Thumma yaqulu Abu Hurairah, ma li arakum anha mu'ridin, wallahi la urmiyanna biha baina aktafihim. Muttafaqun alaih. Janganlah seseorang tetangga itu melarang tetangganya untuk menancap kayu di dindingnya. Lalu Abu Hurairah berkata, mengapa aku melihat kalian berpaling daripada sunnah Nabi SAW ini? Demi Allah, aku pasti akan memikulkan sunnah pada bahu-bahu kamu. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, ada hadis yang menceritakan tentang bagaimana kita harus melakukan kebaikan-kebaikan kepada jiran ataupun tetangga yang ada. Sama ada jiran tersebut jiran yang dekat dengan kita ataupun yang jauh. Yang paling dekat ini yang paling perlu untuk kita berbuat baik kepada mereka. Dalam hadis yang saya bacakan tadi, jadi ulama menyatakan bahawa sejauh mana saling menolong ataupun toleransi sesama tetangga serta sikap melepaskan sebahagian hak tetangga dengan sesuatu yang memberikan manfaat kepada mereka.
yang tidak membuat mereka berasa kesulitan. Sebagai contohnya, kadang-kadang kita tengok sebab duduk berjiran ini dekat, sangat dekat. Ada yang kadang-kadang di tengah-tengah antara dua rumah ini ada pokok. Maka pokok yang seumpama ini milik siapa sebenarnya pokok ini? Kalaulah milik kita, maka kita harus mempunyai sensitiviti agar pokok ini tidak menjadikan sebab jiran kita ni merasa terganggu dengan sebab pokok tersebut. Sebab apa? Sebab pokok ni dia ada daun. Daun ini akan menggugurkan daun-daunnya ke halaman tempat pokok tersebut, yang mana di antara halamannya adalah mungkin halaman jiran sebelah. Jadi mau tidak mau kita kena mengambil tindakan bahawa jangan sampai pokok ini menjadi sebab bermusuhnya antara dua orang ini. Dan bermusuh, tuan-tuan dan puan-puan, daun ni berguguran setiap waktu, menyebabkan kotornya halaman-halaman orang sebelah. Kalau halaman kita kotor tak ada masalah, sebab pokok kita. Tapi kalau orang sebelah ni, ini satu hal yang perlu kita perhatikan. Kalau kita merasakan pokok ini boleh ditebang, maka tebang. Tebang je pokok ini. Ini harus menjadi perhatian kita. Ataupun ada perkara-perkara yang contohnya parit ni. Kadang-kadang parit ni dia bagi dua, antara orang sebelah ini dan orang sebelah sini. Dia lalu tengah-tengah ni. Jadi parit ini haruslah diurus secara bersama oleh dua orang ni, A dan B ni yang berjiran. Bukan hanya seorang saja, bukan hanya seorang. Sebab kadang-kadang berlaku banjir ni sebab di Taman Tinggi ni saya dengar cerita lah, ada satu tempat tu memang orang rasa tempat itu tidak sepertinya banjir, tidak banjir. Tetapi bila tengok air ni naik, cek akhirnya rupanya ada di sebelah rumah ini parit yang dia tidak uruskan. Ada tumpukan batu-batu dan apa yang menyebabkan air ni bergenang ataupun tidak mengalir dengan lancar, sehingga menyebabkan banjir. Jadi ini di antara perkara yang perlu untuk komuniti setempat ini yang merasa dia berjiran. Kita tidak perlu menunggu orang untuk clear ataupun lancarkan ataupun bersihkan tempat ini. Apalagi dia berdekatan dengan kita, Jadi banyak lagi tuan-tuan dan puan yang sebenarnya dia berhubung kait dengan jiran, yang mana janganlah kita melarang dia untuk hidup selesa di sebelah daripada rumah kita. Itu harus menjadi suatu perhatian kita lah. Kemudian seorang tetangga tidak boleh mencegah tetangga lain untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat dan tidak memberikan mudarat baik pada bangunan atau lain daripada aspek kehidupan. Cuma dalam bab tertentu ni ada yang memang kita boleh membiarkan dia membuat sesuatu yang rasa manfaat untuk rumah dia. Juga kita harus juga memperhatikan sekiranya kita membuat tambahan awning dan sebagainya, rumah kita ini tembokkah ataupun apa, jangan sampai tembok ini menyebabkan jiran kita ni hilang keselesaannya yang sebelum ini. Contohnya bila kita buat tembok ni, rumah orang sebelah ni hilang keselesaan, dia tak dapat angin. Tak dapat angin contohnya, ataupun dia tak dapat jemur dah pakaian yang biasa dijemur. Dia yang seperti ini harus berbincang dengan baik dan elok dengan tetangga ni. Maaf saya bercadang untuk membuat tembok ataupun apa sebelah sini. Macam mana pandangan Encik ataupun tuan? Itu dia kata okey, tak ada masalah. Lah dia senyap-senyap, maksud dia kita tidak bawa berbincang, kita khawatir dia menyimpan dalam hati dia sesuatu yang tidak selesa. Itu bahaya, sangat bahaya. Walaupun nampaknya senyap je, time bomb.
sangat berbahaya. Yang lain-lain pun saya dah sebut dulu juga tentang bagaimana kita ni kena menjaga diri kita daripada menyakiti tetangga kita dari segi bunyi, dari segi suasana, jangan ada asap kalau membakar sesuatu. Kerjasama antara tetangga merupakan bentuk ukhuwah Islamiah dan saling membantu yang diperintah oleh Allah. Mungkin ada jiran yang tidak Islam, tak ada masalah, dan boleh kerjasama untuk mengharmonikan kawasan perumahan ini, tak ada masalah. Kalau dia adalah jiran Islam ni, dia ada hak yang lain lagi tambahan, hak sesama Islam. Ada hak sama jiran, ada hak sesama maksudnya sama Islam ni, ukhuwah Islamiyah. Kalau dia adalah adik-beradik kita, tambah lagi hak sesama kerabat dan sebagainya. Dia bertambah seperti itu. Ada lagi hadis lain yang cerita tentang jiran juga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yuzi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Dalam riwayat ini falyasmut, muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia bersabda, Rasulullah bersabda ni, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dia dua, dia tengok siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tidak disebut beriman kepada malaikat, rasul, kitab-kitab, kata-kata, tak. Kenapa terus kepada hari akhirat ni? Rukun iman yang kelima. Rukun iman yang kelima, dia tengok skip terus. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari pembalasan, harus dia merasakan takut sebenarnya. Dia harus rasa gerun bahawa apa yang dibuat ini akan dihisab oleh Allah SWT. Jadi yang menyebabkan dia ni bertambah imannya, dia tidak berani untuk menyakiti tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Pertama tadi jangan menyakiti, kena hendaklah dia memuliakannya, memberi haknya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik, atau kalau tidak mampu hendaklah dia diam saja. Ini yang paling berat sebenarnya. Bahawa kita ni ada mulut, memang kita suka bercakap. Memang ada jenis orang yang diam je, memang ada jenis orang yang suka diam. Tapi itu di antara attitude dia, sejak lahir lagi atau sejak daripada kecil lagi sampai dia besar, dia memang tak banyak cakap. Baik sebenarnya. Baik tapi ada juga sisi negatifnya juga. Kalau tak pandai bercakap langsung, dia memendam je. Kita tak tahu apa sebenarnya ni dia setuju ke tak setuju. Ini bahaya juga. Tapi dalam bab din ni, dalam agama ni, kalau dunia orang tak kisah, tetapi kadang-kadang pun orang pun boleh merasa tersakiti ataupun tersinggung sebab kata-kata ni. Ini urusan dunia. Urusan dunia yang mengarah kepada urusan akhirat. Urusan akhirat. Sebab apa? Dia dikira nanti dihisab di sisi Allah SWT, menyebabkan ucapan dia ini dibalas sesuai dengan ucapan dia. Jadi Rasulullah menyebut ni, barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat, hendaklah dia berkata dengan baik. Sebab kata-kata yang baik ini akan beri pulangan yang baik kepada dia di akhirat kelak. Bayangkan banyak amal-amal yang nampaknya besar, ataupun nampaknya kecil, tetapi besar di sisi Allah. Ketika dia boleh memberikan impak ataupun kesan dari segi dapat pahala ataupun dosa. Sehingga Rasulullah menyebut dalam satu hadis, ada seorang lelaki dia kata bercakap sesuatu, kemudian dia dalam hadis itu dia katakan wala yulqi lahu balan. Dia tidak merasakan apa yang dia ucap itu berbahaya. Ucapannya sangat berbahaya sebenarnya, mendatangkan dosa. Dia anggap remeh je, enteng. Wala yulqi lahu balan, tidak menyentuhkan apa-apa dalam hatinya, tidak terguris pun dia, tidak merasa bahaya ni. Tak.
Ada orang dia kata kata-kata baik, lepas tu dia tak ingat dah. Tetapi kata-kata itu menyebabkan dia masuk syurga. Kata-kata, bukan hanya sembahyang, rokok, pergi umrah, melontar, wukuf, bukan. Kata-kata ni tuan-tuan, kata-kata ni mempunyai kesan yang berat. Kesan yang berat sebenarnya. Yang kita kata kita sujud, kita bertasbih, kita sedekah saja, pahalanya menyebab kita boleh masuk syurga dengan rahmat Allah. Tidak. Kata-kata yang walaupun pendek, dia boleh menjerumuskan seorang ke dalam neraka Allah SWT. Sebab itu Rasulullah menyebut, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hari pembalasan, hendaklah dia kata yang baik-baik. Kalau rasa tak mampu nak kata baik-baik, bila kata dia tak baik, bila kata dosa, bila kata dosa, elok senyap. Tetapi inilah cabaran yang sangat besar. Sangat besar. Pada hari ini, dulu pun macam itu juga. Lagilah sekarang ini, umat akhir zaman ni maksudnya, ujiannya lagi besar. Jadi nak diam tu memang susah. Gatal hati nak bercakap. Gatal ni. Hati tu gatal dan akhirnya mulut bercakap. Itu. Jadi inilah cabaran yang sangat besar. Kita tengok mutiara hadis daripada hadis ini. Larangan untuk menyakiti tetangga itu pertama sekali, jangan menyakiti tetangga. Jangan anggap enteng, remeh tetangga ini. Sama ada tetangga itu Islam atau tidak Islam, sama. Dia punya kesannya, dia membawa kepada murka Allah. Bayangkan. Karena siapa menyakiti tetangga, maka ia akan hilang kesempurnaan imannya. Imannya dia hilang. Susut iman, susut. Anjuran untuk memuliakan tetamu, itu disebut minggu lepas. Dan larangan untuk mengeluarkan perkataan yang batil ataupun ghibah, mengadu domba dan lain-lain. Kata-kata yang batil, menyebabkan dia mendapat dosa. Dan dosa itu bukan dosa kecil. Kita kena faham, dosa yang kadang-kadang keluar daripada mulut kita ni dosa besar. Mengumpat, orang kata mengumpat tu ringan. Mengumpat ini yang berat. Tapi ringan untuk dibuat, tetapi berat akibatnya. Mengumpat ni berat. Sebab apa tuan-tuan? Mengumpat ni berat. Sebab dosa ini Rasulullah sebut, Allah sebut dan kita biasa dengarkan, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihumuhum. Orang yang mengumpat dia kata, adakah kamu ni nak tak kamu kamu makan daging saudara kamu yang telah mati, kamu makan daging dia, sudah tentulah kamu fakarihumuhum, kamu membencinya, kamu tak suka. Itulah sebenarnya hakikat mengumpat. Dan mengumpat itu tidak akan selesai di situ tuan-tuan dan puan, melainkan kita minta maaf sungguh-sungguh kepada orang yang kita umpat. Ini yang paling susah. Paling susah kita tengok. Jadi mengumpat ini bukan hanya dari segi kita mengeluarkan ucapan itu. Sekarang dalam bentuk dalam media sosial mengumpat tu itu memang banyak. Dalam tulisan-tulisan mengumpat. Banyak mengumpat, apalagi nak pilihan raya ni. Umpat sana, umpat sini. Kerana dia tidak memenangkan parti dia pun, umpat tu. Tetapi yang menang nanti dalam sama ada dia menang dapat neraka atau tidak. Itu. Jadi apalah gunanya sekadar menang pilihan raya atau 5 tahun, lepas tu masuk neraka, lepas tu lepas dia mati. Apa artinya? Sekadar kita nak menang dunia ini, pilihan raya menang, lepas tu masuk neraka. Untuk apa tu? Jadi fitnah-fitnah yang muncul sekarang ni bermacam-macam fitnah tuan-tuan dan puan. Jadi kena hati-hati sangat. Jangan sebabkan kita nak menang dalam nak menaikkan mana-mana tokoh lah, mana-mana parti lah, tetapi akhirnya kita dalam neraka. Siapa yang menang sebenarnya? Siapa yang menang? Jadi tak ada artinya. Jadi hati-hati kita nak memperjuangkan orang-orang tertentu ni dengan kita memburukkan pihak yang lain. Ini paling bahaya. Paling bahaya. Jadi jangan kita memburukkan. Kempen-kempen lah dengan baik. Kempen lah. Ikut nak menaikkan produk dia, naikkan. Tetapi jangan kita memburukkan orang lain yang menyebabkan Allah SWT murka. Walaupun dia orang kafir sekalipun. Walaupun orang kafir sekalipun, kita tengok kalau kita bercakap batil bukan yang sebenarnya,
ataupun fitnah, dia tak kira orang kafir ataupun Islam, sama dia punya infak, sama tuan-tuan, Jadi jangan main-main, jangan main-main. Jangan kita rasa kita menang, okey menang, boleh memerintah sebenarnya, betul, masih tersimpan di sisi Allah. Rekod kita, rekod buruk kita ni akan kita masuk dalam neraka lepas tu. Jangan rasa kita boleh menang, lepas tu dapat yang buruk. Nauzubillah min dzalik. Sangat berbahaya. Anjuran untuk diam daripada berbicara tanpa ada manfaat. Ini yang kalau tak ada manfaat, memang ini paling susah. Paling susah, Yang kelima, iman memiliki buah, dan dapat menjadi tolok ukur iman seseorang seperti berbuat baik terhadap tetangganya. Iman tu dia ada buahnya, menghasilkan buah. Apa dia akhlak itu? Itulah akhlak kepada jiran, akhlak kepada manusia, akhlak kepada siapa-siapa saja. Itulah sebenarnya buah daripada keimanan kita. Memuliakan tetamu, perkataan yang baik, berdiam diri daripada mengeluarkan perkataan yang tidak bermanfaat. Hadis yang seterusnya pun sama bunyi, saya tak nak baca. Ada lagi hadis yang seterusnya, yang ke-8, Qultu ya Rasulullah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi qala ila aqrabihima minki baban, rawahul Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah SAW, dia berkata, aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini mempunyai dua orang tetangga, jiran. Siapa di antara keduanya yang patut aku beri hadiah? Dua-duanya aku nak bagi siapa? Rasulullah menjawab, kepada orang yang paling dekat pintu dengan kamu. Paling dekat. Kita tengok pintu ni, kalau kita nak ukur dari segi berapa meter tu, itu yang paling dekat. Kita tengok, ini paling dekat. Kalau kita mampu bagi dua-dua, alhamdulillah. Tapi kalau kita tengok, ini cukup-cukup satu ni. Tengok orang yang paling ini, paling dekat. Paling dekat. Bukan, ini paling ramai orang dalam rumahnya. Bukan. Ini contohnya, ini pegawai, ini pengulut sampah. Tak. Siapa sebenarnya yang paling dekat dengan kita? Pintunya. Itu yang paling kita raikan lebih dahulu. Dianjurkan berbuat baik terhadap tetangga yang paling dekat dengannya. Hal ini dilakukan apabila orang tersebut tidak dapat melakukan kebaikan kepada semua tetangganya. Kalau semua kata tak ada masalah, tak apalah, siapa yang mendekat tak, kita bagi semua. 50-50 bagi semua tetangga tu. Itu memang hebatlah, hebat. Ada hadis lain lagi, tuan-tuan dan puan. Khairul ashabi 'inda Allah Ta'ala khairuhum li sahibihim. Khairul jirani 'inda Allah Ta'ala khairuhum li jarihim. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, sebaik-baik kawan di sisi Allah dalam kalangan manusia ini adalah yang terbaik hubungannya dengan kawannya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah dalam bab tetangga ini adalah yang terbaik pergaulannya dengan tetangganya. Ada dua perkara yang kita tengok sini. Hubungan dengan kawan dia itu tidak sebenarnya tetangga, kawan sepejabat kan, kawan sekampung kan, kawan sekuliah kan, satu universiti kan, satu penangkap ikan kan, kawan lah semuanya. Yang kedua, tetangga. Hubungan di tetangga ni, pergaulannya sangat baik, macam adik-beradik, sangat baik. Allah sangat suka, Allah sangat suka. Cuma kalau dia hubungkan dengan tidak Islam ni, maksudnya dia dapat pahala, Yang ini Allah baik, yang tidak Islam ni dia dapat kebaikan dunia, akhirat tidak dapat. Itu sajalah. Tapi kalau dulunya sampai Islam ni, Allah bagi pahala, Allah berikan kebaikan kepada mereka ni. Maksudnya tetangga ini sama-sama punya hubungan yang sangat baik. Dan kita melihat bahawa tetangga yang baik ini kita akan rasa seronok sangat. Seronok. Bila kita balik dari jauh tu kata, kita nak tengok dia, mana. Sebab kita rasa seronok. Dia mempunyai layanan yang sangat baik. Kita nak tengok dia. Contoh, kalau tetangga yang tak baik, kita nak balik tu ada, macam kita sakit jiwa kita.
Aduh, fikir kita, aduh, asal-asal tak nak balik rumah. Balik kerja je, fikir lagi dia. Nah, ini itu tetangga yang tak baik. Kalau buat tetangga yang baik, kita cari-cari dia. Ni nyetuk. Belum lagi nampak muka nyetuk. Seronok tengok anda bercakap dengan dia. Orang yang baik macam tu lah. Kalau tak baik tu, aduh, tersempak je. Jalan kepala, serempak je masa muka. Tetangga, memang kita tak suka. Jadi tiap hari kita duduk dekat dengan dia, memang kita rasa sengsara. Itu doa kita, ya Allah, jauhkan dia daripada aku. Jauh dia daripada aku. Minta jadi dijauhkan. Kalau dia tetangga yang tak baik, minta dalam doa tu, sujud, minta, ya Allah, tolonglah, tolong. Jadi naya sebenarnya kalau kita dapat tetangga yang tak baik. Jadi begitu halusnya Islam ni, dia mengatur tentang lembab kehidupan bermasyarakat ni, dalam kehidupan bertetangga. Pun Allah aturkan. Sebab memang Allah yang mencipta manusia ni, Allah yang mengatur susun gaya kehidupan manusia ni, dia akan berlaku macam ni. Allah pun berikan hukum hakamnya agar mereka ni dapat kebaikan, bukan hanya dunia mereka dapat, akhirat pun mereka dapat daripada hasil gaya kehidupan yang ada, yang mereka telah lakukan ketika dunia ini. Kemudian kawan yang baik itu adalah sebaik-baik orang, kata Rasulullah, sebaik-baik kawan insya-Allah adalah orang yang terbaik hubungannya dengan kawannya, baik sangat. Ketika dia sekolah sampai dia besar, sampai dia kahwin, memang dia tak ingat dengan kawan dia. Sehingga kan dia mencari-cari. Dalam hadis sebut ni, orang yang mencari orang ni, kawan dia bukan kerana ada perniagaan, bukan ada kerana apa saham dan sebagainya, tapi kerana nak jumpa kerana Allah. Dan kita jawab lama dah jumpa, 20 tahun 30 tahun tak jumpa. Mana ni? Tapi sekarang ni senang orang nak jumpa kan. Tengok kerana dalam Facebook apa kan. Tak ada. Kita tengok nama dia keluar. Dulu mana ada jejak kasih tu susah dulu. Cari sana cari sini tak ada dah sekarang coba. Walaupun tidak sebelah mana, tapi ada jumpa. Oh, dia kat Negeri Sembilan sekarang. Kita boleh pergi sana. Pergi sana itu bukan apa, untuk mencari dia yang kita sayang kepada dia. Kerana Allah. Memang Allah akan hantar malaikat. Sebagaimana disebut dalam hadis, Allah menghantar malaikat. Sebut dalam hadis kata apa? Lelaki ini adalah lelaki yang dia berjalan untuk menziarahi kawannya di satu tempat. Sehingga Allah ni menghantar malaikat menyerupai manusia. Saya dia katakan, ada apa engkau ni? Kau pergi ke sana ni. Adakah engkau ada perniagaan dengan dia sehingga kau datang menjenguknya? Tidak, kata lelaki ini. Ada apakah? Tetapi dia adalah sahabatku, aku menziarah dia kerana Allah. Maka Allah memberikan ganjaran pahala yang berganda ganda kepada lelaki ini. Yang kaya. Jadi ini tidak semua orang boleh buat. Tuan-tuan dan puan. Jadi kadang-kadang kita ni tengok ini kawan lama saya ni, orang baik sangat ni. Nak menghubungkan balik hubungan ini, mengakrabkan balik hubungan ini. Jadi Allah bagi balasan. Walaupun kita tidak dapat emas ataupun perak ataupun wang ringgit daripada dia, tapi Allah bagi pahala kepada orang yang maksudnya hubungan sesama manusia ni sangat baik. Apalagi dia hubungan sesama sama agama. Memang sebaik-baik sahabat maksudnya adalah paling banyak mendapatkan pahala dan kedudukan mulia. Dengan sebab dia ataupun dengan sebab hubungan ini kita dapat pahala. Jadi jangan kita berkawan ni kita tak dapat pahala, dapat dosa aja, Jumpa dia dapat dosa. Jumpa dia ni kita mengumpat. Jumpa dia dapat pelik-pelik, benda-benda yang pelik-pelik. Tak dapat pahala. Tak patut. Jadi dua kawan ni. Sama ada kawan itu akan menjadikan kita dekat dengan Allah, atau kawan tersebut akan menjadikan kita ni jauh daripada Allah. Ini minta dijauhilah daripada Allah benda seperti ini. Yang paling baik terhadap sahabatnya maksudnya yang banyak memberikan manfaat dan mencegahnya untuk tidak menyakitinya. Kadang-kadang sebab kawan lah kita, agama kita tidak baik. Ada orang macam tu. Saya kata, kawan saya ni baik. Dulu saya ni bukanlah orang yang kaki masjid, tapi kawan inilah yang tarik saya ni. Tengok
Kawan inilah yang sebenarnya mendorong, memberikan motivasi, berikan contoh baik. Kawan ni dia kata bukan main-main, bukan main dalam Islam ni. Dalam hadis pun disebut tentang peranan penting kepada kawan ni. Dia seperti ibarat cermin bagi kita. Kalau yang tak baik, dia akan tegur kita. Kalau yang baik, dia akan dorong kita terus menjaganya. Jadi begitulah. Anjuran agar dapat memberikan manfaat kepada teman-teman, tetangga, dan berusaha untuk mencegah dan tidak menyakiti mereka. Sama manusia ni, tuan-tuan, ialah di dunia ini memang kita dapat memberikan manfaat dan dapat mengambil manfaat daripadanya. Dan semua itu akan Allah berikan ganjaran pahala yang tidak terkira sekiranya kita memahami hal tersebut. Masya Allah. Habis dalam bab jiran tetangga ini, semoga kita dapat menjaga hak-hak jiran tetangga kita. Bukan hanya kita baca hadis, tapi kita ni muhasabah. Kita muhasabah ni, oh ya Allah, ini belum saya buat, ini pernah saya buat, saya pernah melanggar ini. Kalau kita merasakan pernah kita melanggar, kita minta maaf kepada jiran tetangga kita ni. Kita buat baik hubungan dengan tetangga kita, itu sepatutnya. Jangan kita buat diam je, seolah-olah kita ni tak melakukan apa-apa kesalahan. Ini kita masuk bab yang lain, itu dalam bab birrul walidain, atau berbuat baik terhadap kedua orang tua dan menyambung silaturahim. Dalam satu hadis Rasulullah SAW ni bersabda daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang berkata, sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabbu ila Allah ta'ala, qala as-salatu ala waqtiha, qultu thumma ayn, qala birrul walidain, qultu thumma ayn, qala al-jihad fi sabilillah, muttafaqun alaih. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW, manakah amal yang lebih dicintai oleh Allah? Ini cara-cara sahabat ni. Cara sahabat maksudnya dia beramal, dia bukan hanya beramal, tetapi beramal dia bertanya mana yang paling baik, mana yang paling baik, mana yang paling top. Macam itulah. Dia bukan hanya beramal, yang penting beramal, tak. Sahabat ni banyak soalan-soalan mereka ni, mana yang paling baik Rasulullah, mana yang paling besar pahalanya. Begitu mereka ni, sahabat-sahabat Nabi, orang-orang hebat ni. Jadi mereka bertanya, manakah amal yang paling dicintai Allah? Bagaimana menjawab? Solat pada waktunya. Solat pada waktunya. Di solat pada waktunya memang orang adab kadang-kadang enteng je, ringan je. Padahal inilah antara amal yang sangat dicintai Allah. Nak solat tepat pada waktunya, awal waktu ni, tidaklah susah sangat. Tapi perlu kepada cara nak melaksanakannya. Di antaranya adalah salat berjamaah. Itu memang. Kalau salat sendirian boleh, salat pada waktunya. Tetapi tidak ramai yang boleh tepat. Dia akan jadi lambat. Sebab banyak cabaran sebenarnya di rumah ni. Banyak cabaran. Kalau kita tengok dengar azan ni, tu datang, bila qamat solat, tak ada orang. Bila qamat dah, oh masih lagi tengok laptop, handphone lagi, main berbincang, tak ada. Memang orang akan sembahyang terus. Ini di antara disiplin yang sangat hebat dalam berjamaah ni. Kalau nak sembahyang pada waktunya, sembahyang ataupun amal yang paling baik ni inilah salat berjamaah. Dapat 27 pahalanya, ganjaran pahala. Kemudian sembahyang seorang ni memanglah dia dapat tepat pada waktunya boleh. Azan salat sunat tu Allahu Akbar, sembahyang di rumah. Dapat, tapi satu je dah dapat. Tak dapat 27. Itu yang kerugiannya sebenarnya di rumah ni. Kadang-kadang memanglah kita terpaksa. Hari ini saya lambat sikit, tak menyangka juga. Mungkin dengan sistem apa ni, jalan ke Sepahit ni, masuk daripada jalan JKR tu jam terus. Ya Allah, saya kata nyesal saya. Sepatutnya saya pergi ke jalan airport lama. Baru perasan jam lama 15 minit tunggu, ya Allah. Itu memang lepaslah salat berjemaah tadi. Lain kali memang saya tutup dari sana. Sekarang kita tengok banyak perubahan bila jalan ni siap tengok jam.
Memang anda nampak laju potong 10 minit orang kata. Kalau dari Jepang pergi ke sini kata 10 menit dia potong. Mungkin betul. Tapi ada bab-bab kadang kita rasa jam. Itu tadi lah saya rasakan ya Allah saya kata tak menyangka saya kena jam ni. Kampung baru ni. Biasa tak ada. Masya-Allah. Jadi ala kulli hal tuan-tuan dan puan jadi amal yang paling baik ni bukannya amal-amal yang kita tengok ni yang apa lagi sedekah memang besar pahala, tetapi tidak diletakkan pada awal jawapan Rasulullah SAW. Apakah amal yang paling baik yang dicintai oleh Allah? Itu solat pada waktunya. Solat pada waktunya. Dan ditanya lagi oleh sahabat ni, apa lagi ya Rasulullah? Mereka nak tahu terus ni. Itu berbaik kepada kedua orang tua, ataupun berbakti kepada orang tuamu, kepada ibu bapamu. Dan bertanya lagi, kemudian apakah ya Rasulullah? Berjihad di jalan Allah. Baru berjihad di jalan Allah. Jihad ni sangat besar, tetapi diletak ranking yang ketiga. Diletak ranking yang ketiga. Baru berbuat baik kepada orang tua. Jadi dekatnya hubungan antara menyembah Allah ni dengan berbuat baik kepada orang tua ni. Jadi dua ni, hablum minallah, hablum minnas. Hubungan sesama manusia yang paling perlu dijaga ni dengan kedua orang tua kita lah. Lepas tu barulah yang lain-lain. Okey, yang pertama tadi kita tengok bagaimana Allah SWT cerita tentang apa atau Rasulullah menyebut tentang kelebihan solatnya pada waktunya. Memang nak sembahyang yang terbaik itu memanglah pada waktunya. Kecuali salat sunat lah. Salat sunat terserah lah nak buat di rumah. Tapi sembahyang terbaik adalah sembahyang pada waktunya, iaitu di masjid. Itu tapi tidak semua orang boleh buat. Itulah. Jadi bersyukur sangatlah kita dapat sembahyang berjamaah di masjid. Jadi ajarlah sama mungkin orang yang untuk sama-sama mendapat amal yang terbaik ni. Amal yang terbaik ni tuan-tuan dan puan itu salat pada waktunya, itu di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita mendapat dan beroleh ganjaran yang terbesar daripada solat yang kita lakukan secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kelemahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.